Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu sallam. Kafa bika jahlan nazaruka ila saghiri isaati ghairi wa ta'amika an kabirin isaatik la takli la tantaqid ala nasi bizahiri syar'i wa la tunkir alaihim falau khutibu yaum bima kanat alaihi sahabah wassalafus salih radhiyallahu ajma'in. Allah lam yastati'u li anna ulaikal hujaj li anna ulaikal hujajullah 'alal khalqi. Betul. Cukuplah engkau katakan jahil. Kapa bika jahlan, memadalah engkau itu jahil gitu. Ya. Nazaruka ila saghir isaati ghairi. Cukuplah dikatakan jahil ketika engkau sibuk memandang kepada dosa kecil yang dilakukan oleh selainmu. Ya, orang buat dosa kecil je, wah, dia pandang macam tu besar, kan? Sebut habis-habis. Itu. Dan engkau pula buta untuk memandang kepada dosa besar, tu. Yang zahir, ya, dosa besar terang-terang tu. Tu. Maknanya memandang dosa besar yang dilakukan oleh. Jangan engkau mengkritik manusia dengan zahir syariat, dan jangan engkau mengingkari ke atas mereka itu. Jika mereka semua pada hari itu dia khitab menitujukan perkataan dengan apa yang berlaku di zaman pada para sahabat dan salafus salih radhiyallahu ajma'in, pasti mereka tidak mampu melakukannya, kerana mereka para sahabat salihin itu merupakan hujah-hujah Allah Ta'ala, ya, ke atas makhluk sekalian. Jadi sini dia kata apa ni? Cukup dia kata engkau tu dikatakan jahil. Cukup seseorang tu dinisbahkan pada jahil. Ketiga, engkau sibuk memandang akan dosa kecil yang dilakukan selainmu. Ya, nazaruka ila saghir isaati ghairi. Satu, kau pandang dosa kecil orang tu banyak sangat. Dan engkau pula buta dengan memandang pada dosa besar yang dilakukan olehmu. Dosa kecil orang kau nampak, dosa besar kau terpampang tak nampak. Cukuplah orang tu dipanggil jahil. Ya, dosa orang dia nampak, dosa dia tak nampak. Habis. Dan jika engkau mengkritik manusia dengan zahir-zahir, sekiranya engkau mengkritik akan manusia dengan zahir saja, dan jangan engkau mengingkari ke atas mereka jika mereka semua, iaitulah pada hari itu dia khitab ditujukan, diperintahkan dengan apa yang berlaku di zaman para sahabat dan salafus salih alaihimussalatu wassalam. Pasti mereka tidak mampu melakukannya kepada mereka, kerana mereka para sahabat dan orang salafus salih merupakan hujah-hujah Allah Ta'ala, ya, ke atas makhluk. Ya Allah. Di sini pengajaran dia apa ni? Cukup orang tu termasuk dalam kumpulan orang yang jahil. Apabila dosa kecil orang ni nampak, dosa besar dia tak nampak. Dia memandang kekurangan orang, kurangan dia kita lihat atas satu kekejian besar. Misalul zambi inda arbabis sair arbabis basair kajifatin ada khalat al-kalbu khiratimaha fiha ara'aita iza ghamasa rajulun famahu fiha.
fi jifatin ama ta'ibu alaihi fa iza kana al-haqq subhanahu wa ta'ala mizanan lil bai'il bil bai'i wa syar apa ma taj'al anta mizanan lil haqa'iq. Satu sindiran tajam tuan pengarang. Misalu zam indarra arbabis basair. Mana perumpamaan misal dosa di sisi ahli basirah, mana orang yang memiliki mata hati, mana hidup. Ya. Apakah seperti bangkai? Adalah seperti bangkai yang dihidup dengan hidungnya. Apakah engkau melihat apabila seorang lelaki menyelam mulutnya ke dalam bangkai? Apakah engkau tidak mencela kepadanya? Apabila Allah SWT meletakkan satu neraca yang neraca bagi jual beli, apakah engkau ingin meletakkan neraca itu satu bagai hakikat? Apa maknanya? Dan pertama dia kata misal dosa di sisi orang yang hidup hati itu sebagai bangkai mungkin, ya. Ya Allah, apabila Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan satu macam bagi jual beli, engkau akan ingin meletakkan mata neraca bagi segala hakikat. Jadi umpamakan dosa di sisi ahli basirah, orang yang punya hati dia hidup, yang memancar nur dia adalah seperti bangkai yang telah dihidup anjing. Beratnya dengan hidungnya dan padanya. Adakah engkau melihat apabila Allah Ta'ala menyelamatkan mulutmu daripada bangkai, tak akan bangkai, apakah engkau tidak reda? Tentulah orang sonok kan, mulut dia busuk pun, dia kalau boleh dapat hilang dia seronok bau mulut. Kalau dia bangkai apatah lagi. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan tu kiasan suatu neraca bagi jual beli, apakah engkau ingin meletakkan neraca bagi segala makhluk? Allah. Jadi seorang laki-laki berlumuran najis tidak layak untuk muhadarah. Badan najis pakai najis, nak masuk muhadarah, mana masuk hadrat Allah Ta'ala ni. Bagaimana pula mulut yang berlumuran dengan najis, yang mengumpat tak henti-henti kan? Dia jangan jumpa kawan dia kan, ada orang sekarang tak jumpa kawan, dia bagi mesej lagi macam ni. Allah. Yang tidak layak muhadarah, ya, dia masuk hadrat Allah SWT. Bagaimana pula mereka yang mulutnya berlumuran dengan najis, mengumpat, mengadu domba dan perkataan palsu, semua ada cukup lengkap. Itu semua maknanya Allah tak layak bagi nak dapat benda yang besar. Sebab tu disuruh untuk bersihkan sungguh. Kemudian satu lagi, man khanahan qimatul yadil hamsu mi'ati dirham tuqta'u fi rubu'i dinar izil khanat wa man taharrah ala saghiratin waqa'a fi kabirah. Satu lagi ni, siapa yang khianat pada menjadi hina, siapa yang khianat pasti menjadi hina. Itu tak tuan letak, kena lambat cepat dia, atau boleh tukar benda lain tu, balasan tu kena kata tobat. Kemudian nilai sepotong tangan adalah 500 dirham kalau angkat atau bayaran dia. Allah, mana tadi? Apabila melakukan khianat pada nilai 1/4 dinar, seperti yang berani melakukan dosa kecil pasti akan melakukan dosa besar. Kalau minat dengan dosa kecil, akhirnya jadi besar. Lepas tu Sayyidina Umar kata, innal jibal la minal khasah, sungguh bukit yang tinggi itu adalah rangkaian daripada batu kecil, kumpul sikit akhirnya jadi gunung besar. Maknanya apa tu? Benda nampak payah, tapi kalau istiqamah, insya-Allah ada pembukaan daripada Allah Ta'ala. Yang penting kita kejut je lah, speed dengan betul, redha, ikhlas dan minta pertolongan, insya-Allah ada pembukaan daripada Allah Ta'ala. Abilah tu semua qala wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Rabbi.